Assalamualaikum dan salam sejahtera yang dihormati Setabir Ar-Rasul, pensyarah bagi subjek EDUP 2072, Falsafah dan Perkembangan Pendidikan di Malaysia. Saya Nur Syazwani binti Mahat, angka giliran 20212122390171 bersama dengan dua lagi ahli kumpulan iaitu Nadirah binti Muhammad Sarif 20211223901158 dan Robiatul Adawiyah binti Abdul Khalil 20211223901172 akan membentangkan mengenai analisis perkembangan sistem pendidikan dan hubungannya dengan falsafah pendidikan. Kita lihat kepada isi kandungan iaitu pertama pendahuluan, yang kedua perkembangan sistem pendidikan di Malaysia, yang ketiga falsafah pendidikan, yang keempat hubungan sistem pendidikan dengan falsafah pendidikan, yang kelima bagaimana matlamat Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 sehingga 2025 dapat dicapai menjelang 2025. Yang keenam, implikasi falsafah pendidikan kepada sistem pendidikan negara. Dan yang ketujuh adalah kesimpulan. Kita lihat kepada pendahuluan. Sistem pendidikan melalui sistem persekolahan merupakan elemen yang penting bagi sesebuah negara dalam usaha menuju ke arah membangunkan masyarakat dari segi ekonomi, politik dan sosial. Sistem persekolahan bukan sahaja berperanan untuk memberi pelajaran kepada masyarakat semata-mata, bahkan ia merupakan saluran untuk menyampaikan kepada rakyat berkenaan dengan wadah perjuangan negara yang sangat mementingkan nilai-nilai murni dalam masyarakat berbilang kaum demi mencapai perpaduan. Malaysia adalah sebuah negara yang mempunyai masyarakat berbilang kaum, agama dan adat desam di mana ia dikenali sebagai masyarakat majmuk. Oleh itu, pelaksanaan sistem pendidikan yang dijalankan perlu mengikut keperluan dan kesesuaian masyarakat Malaysia. Jadi hari ini saya akan membentangkan tentang sistem perkembangan pendidikan. Kita lihat kepada kerangka perkembangan sistem pendidikan yang mana sebelum merdeka, selepas merdeka dan semasa kini. Sebelum merdeka kita lihat sistem pendidikan melalui sistem pondok, sistem vernacular, laporan Chessman, laporan Barnes, laporan Penwu dan Ordinan Pelajaran 1952. Selepas merdeka kita lihat sistem pendidikan dinyatakan dalam laporan ataupun penyata Razak, laporan Rahman Talib, Akta Pendidikan 1961, laporan Jawatan Kuasa Kabinet dan semasa adalah Akta Pendidikan 1996. Kita lihat kepada sistem pendidikan sebelum merdeka. Terbahagi kepada dua zaman iaitu sebelum zaman kolonisme dan semasa zaman kolonisme yang mana sebelum Perang Dunia Kedua dan selepas Perang Dunia Kedua. Sebelum zaman kolonisme, pendidikan ini terbahagi kepada dua iaitu pendidikan agama dan pendidikan tidak formal dan bebas. Pendidikan agama ini terbahagi kepada tiga peringkat iaitu berpusatkan rumah guru, berpusatkan masjid ataupun surau atau madrasah dan berpusatkan institusi agama iaitu pondok. Sistem pendidikan tidak formal dan bebas adalah pendidikan istana dan penglipu lara. Kita lihat kepada semasa zaman kolonisme. Terbahagi kepada 5 sistem pendidikan iaitu pendidikan rendah dan menengah, pendidikan vokasional dan teknik, pendidikan tinggi, latihan pengurusan, sistem pendidikan Sabah dan Sarawak. Kita lihat lebih lanjut mengenai sistem pendidikan sebelum merdeka yang mana sebelum kedatangan pihak British ke Tanah Melayu, sistem pendidikan orang Melayu adalah berlandaskan kepada pelajaran agama Islam iaitu kitab suci Al-Quran, berpusatkan kepada rumah. Isi kandungan pelajaran dia adalah menghafal ayat-ayat Al-Quran, menghafal doa dan mempelajari mengenai ajaran Islam dengan merujuk kepada imam dan para guru. Yang kedua adalah berpusatkan masjid ataupun surau ataupun madrasah. Isi kandungan pelajarannya adalah mengaji Al-Quran, perkara fardu ain dan sirah Nabi. Kita lihat kepada berpusatkan institusi pondok.
Okay, kita lihat sistem pondok ini merupakan pendidikan yang tidak formal yang mana pengajaran dan pembelajaran yang diajar adalah Al-Quran dan Tajwid, tafsir Al-Quran dan hadis, pengajian fiqh dan tauhid. Okay, kaedah pengajian sistem pondok ni, pengajian dan pembelajaran sistem pondok ni adalah lebih sistematik berbanding dengan surau ataupun madrasah. Okay, waktu pembelajaran berlaku selepas subuh, petang dan malam. Okay, yuran pengajian. Pengajian pondok ni semasa merdeka ni adalah tidak ditetapkan jumlah oleh pentadbir. Kaedah pembelajaran. Kaedah pembelajaran Al-Quran secara hafalan, pengajaran fiqh, pelajar mengingati hukum berkaitan syariat Islam. Pelajar dianggap telah habis ataupun tamat apabila sudah 4 ataupun 5 kali khatam. Okey, sistem pondok ini tersebar pada abad ke-18, iaitu tokoh ulama Islam yang menyebarkannya di Terengganu, Kelantan dan Kedah. Sekolah pondok telah ditubuhkan di semua tanah Melayu termasuk Singapura. Di organisasi sekolah dan mereka bentuk sekolah pondok berbeza setiap negeri yang mana sistem dan organisasi pendidikan berbentuk tidak formal. Kita lihat kepada perkembangan sistem pendidikan sebelum merdeka. Tadi sudah diterangkan mengenai sistem pondok dan sekarang kita lihat kepada sistem vernakular. Okay, sistem vernakular ini adalah dasar license Fiery dalam pendidikan telah menyebabkan terdapatnya 5 jenis persekolahan pada zaman pemerintahan Inggeris, iaitu sekolah vernakular Melayu, sekolah vernakular Cina, sekolah vernakular Tamil, sekolah Inggeris dan sekolah agama ataupun madrasah. Okay, menurut laporan Chessman 1946, kanak-kanak tidak perlu membayar yuran jika mereka menghadiri sekolah vernakular pada peringkat rendah. Yang kedua, pelajar di sekolah rendah berpeluang mempelajari bahasa Inggeris. Yang ketiga, sekolah menengah terdiri daripada 2 jenis sahaja dan pendidikan vocational seperti mana yang termaktub dalam laporan pelajaran 1938 tidaklah dilaksanakan dengan sepenuhnya. Okay, kita lihat kepada laporan Barnes 1951. Okay, laporan Barnes, menurut laporan Barnes, matlamat pendidikan ke arah membentuk satu rupa bangsa berasaskan pelbagai kaum. Okay, kanak-kanak berumur 6 hingga 12 tahun yang menerima pendidikan di sekolah kebangsaan diberikan pendidikan percuma. Setelah tamat pendidikan sekolah rendah, murid-murid yang meneruskan pelajaran ke peringkat menengah akan menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Kurikulum hendaklah menekankan mata pelajaran seperti sains, seni perusahaan dan rumah tangga. Okay, laporan PAS ni mendapat tentangan hebat daripada kaum Cina kerana kaum Cina mengatakan ataupun berpendapat bahawa laporan ini merupakan usaha untuk menghapuskan bahasa dan kebudayaan mereka. Okay, kita lihat kepada laporan Penwu. Disebabkan kaum Cina tidak berpuas hati dengan laporan PAS, jadi adalah laporan Penwu 1952 yang mana walaupun bahasa Melayu dijadikan bahasa rasmi dan bahasa Inggeris sebagai bahasa antarabangsa, namun orang Cina perlu diberi peluang untuk membentuk kebudayaan negara. Okey, orang Cina juga digalakkan untuk menguasai bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Dalam laporan Penwu juga mengatakan dasar pendidikan negara hendaklah ke arah matlamat membentuk kewarganegaraan Melayu. Jadi kita lihat pula kepada Ordinan Pelajaran 1952 mengatakan bahawa mengadakan 2 sistem persekolahan, iaitu sekolah yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan lagi satu menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Pelajaran bahasa Tamil, bahasa Cina dan Tamil perlu disediakan sekiranya terdapat sekurang-kurangnya 15 orang pelajar yang ingin belajar bahasa ibunda mereka. Pelajaran bahasa Melayu diwajibkan di sekolah Inggeris, manakala bahasa Inggeris diwajibkan di sekolah Melayu. Kita lihat seterusnya dalam laporan ataupun penyata Razak 1956. Okay, dalam laporan ataupun penyata Razak 1956 menyatakan bahawa menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Okay, sistem pendidikan menurut laporan ataupun penyata Razak menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar, bahasa kebangsaan. Okay. Dalam laporan itu juga mengatakan bahawa melahirkan perpaduan antara kaum sebagai satu rumpun bangsa tanah Melayu. Okay, sekolah rendah terdiri daripada sekolah umum ataupun
bahasa pengantar ialah bahasa Melayu dan sekolah jenis umum bahasa pengantar dia adalah Mandarin, Tamil ataupun Inggeris. Okey, bahasa Melayu dan bahasa Inggeris menjadi bahasa wajib di sekolah. Okay, calon dari semua sekolah menengah mula mengambil peperiksaan sijil rendah pelajaran dan sijil pelajaran Persekutuan Tanah Melayu. Okay, laporan penyata razak dikenali juga sebagai Ordinan Pelajaran 1957. Okay, kita lihat kepada laporan ataupun penyata razak 1956 mengatakan bahawa dasar pelajaran ialah tanggungjawab Menteri Pelajaran yang juga bertanggungjawab atas pelajaran menengah dan latihan guru, dan pihak berkuasa pelajaran tempatan bertanggungjawab ke atas pelajaran sekolah rendah dan pelajaran pertukangan. Okay, seperti yang kita tahu, laporan atau penyata razak 1956 ini termaktub sebagai Ordinan Pelajaran 1957 selepas merdeka. Kita lihat perkembangan sistem pendidikan selepas merdeka, yang mana ada laporan Rahmat Talib 1960 mengatakan bahawa semua kanak-kanak sekolah rendah diberi pelajaran percuma yang bermula tahun 1962. Okay, semua sekolah rendah bantuan akan dijadikan sebagai sekolah kebangsaan dan jenis kebangsaan. Okay, semua peperiksaan diadakan dalam bahasa rasmi sahaja. Okay, pelajaran agama Islam disediakan di semua sekolah bantuan yang mempunyai pelajar Islam tidak kurang daripada 15 orang. Perbelanjaan pengajaran di sekolah rendah dibahagi antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri, di mana di sekolah menengah bantuan perbelanjaan tersebut ditanggung oleh kerajaan persekutuan. Akta Pendidikan 1961 merupakan kesinambungan daripada laporan ataupun penyata razak dan laporan Rahman Talib. Okay, dalam Akta Pendidikan 1961 mengatakan bahawa penguasaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama. Okay, penggunaan kurikulum yang sama bagi semua sekolah. Okay, maksudnya semua sekolah menggunakan kurikulum yang sama dan pengambilan peperiksaan awam yang sama oleh semua murid. Okey, kita lihat kepada laporan Jawatan Kuasa Kabinet yang mana kurikulum sekolah rendah hendaklah dirancang untuk membolehkan pelajar mencapai kemahiran dalam 3 bidang, iaitu bidang komunikasi, manusia dengan alam sekitar dan perkembangan diri individu yang merangkumi aspek-aspek pendidikan asas. Okay, kurikulum pada masa itu perlu disusun untuk membolehkan pelajar lemah menguasai kemahiran asas iaitu 3M dan pelajar cerdas lebih maju. Kita lihat kepada Akta Pendidikan 1996. Okay, Akta Pendidikan 1996 ini adalah akta yang memansuhkan Akta Pelajaran 1961 yang mana dalam Akta Pendidikan 1996 melaksanakan dasar pendidikan negara yang berasaskan falsafah pendidikan kebangsaan ataupun FPK. Okay, matlamat seperti apa yang disenaraikan oleh FPK dijangka dapat dicapai melalui sistem pendidikan kebangsaan yang memperuntukkan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama, kurikulum kebangsaan dan peperiksaan yang sama. Pendidikan yang disediakan melalui akta ini adalah pelbagai dan komprehensif skopnya serta dapat memenuhi keperluan negara dan memupuk perpaduan melalui pembangunan budaya, sosial dan politik. Kita lihat kesimpulan untuk perkembangan sistem pendidikan adalah perkembangan sistem pendidikan mempunyai berkaitan dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Hal ini dapat mencapai hasrat membentuk sebuah negara yang boleh hidup dengan harmonis. Seterusnya saya serahkan kepada sahabat saya untuk perbincangan seterusnya. Seterusnya, saya Rabiatul Adawiyah binti Abdul Khalil akan membentangkan tentang falsafah pendidikan kebangsaan. Jadi, falsafah pendidikan kebangsaan telah dirumuskan pada tahun 1988 dan dinyatakan dalam Akta Pendidikan 1996 yang berbunyi, pendidikan di Malaysia adalah salah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani.
berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. Maka sejarah penubuhan falsafah pendidikan kebangsaan ini, iaitu falsafah pendidikan kebangsaan lahir melalui satu proses yang agak panjang, iaitu satu proses pembinaan negara dan bangsa semenjak merdeka lagi. Idea pengumbalan falsafah pendidikan kebangsaan telah dicetus selepas penerbitan laporan jawatan kuasa Kabinet pada tahun 1979. Falsafah pendidikan kebangsaan yang dahulunya dikenali sebagai falsafah pendidikan negara telah digubah berlandaskan 3 ideologi, iaitu pertama rukun negara, dasar ekonomi baru dan dasar pendidikan kebangsaan. Falsafah pendidikan kebangsaan digubal oleh pakar-pakar pendidikan secara teliti dengan mengambil berat keperluan-keperluan individu, masyarakat dan negara. Penyataan falsafah pendidikan kebangsaan ini menegaskan sistem pendidikan di Malaysia memberikan penekanan terhadap perkembangan potensi individu secara bersepadu dan menyeluruh ke arah melahirkan insan yang baik berdasarkan kepercayaan, keyakinan dan kepatuhan kepada Tuhan. Ini bermakna falsafah pendidikan kebangsaan berhasrat melahirkan insan yang berpegang teguh pada agama dan dijadikan teras kepada pendidikan di negara ini bermula daripada pendidikan prasekolah sehinggalah ke peringkat pengajian tinggi. Maka kita boleh tengok di sini terdapat 3 komponen dalam falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu falsafah pendidikan kebangsaan dapat dilihat berdasarkan 3 komponen yang ini, iaitu bentuk pendidikan, proses pendidikan yang mesti dilaksanakan dan matlamat pendidikan yang mesti dicapai. Maka dari sini kita boleh tengok kita boleh lihat daripada bentuk pendidikan, iaitu pendidikan adalah suatu proses. Kemudiannya dari segi proses pendidikan ini, apa yang kita boleh capai iaitu daripada falsafah pendidikan kebangsaan ini, iaitu mendidik ini merupakan sebagai satu usaha. Yang keduanya mendidik secara berterusan. Yang ketiga, pengajaran ke arah mengembangkan lagi potensi murid. Yang keempat, pengajaran berfokus kepada individu. Kelima, iaitu pengajaran dilaksanakan secara bersepadu dan menyeluruh, iaitu dari segi jeri, iaitu intelek, rohani, emosi dan jasmani. Dan kemudian yang keenam, membangunkan pelajar secara seimbang dan harmonis. Dan yang ketujuh iaitu berpaksikan ketuhanan. Jadi dari segi proses ni dia akan memberi kesan, iaitu kesan daripada pendidikan, ia akan membentuk insan cemerlang, berilmu, mahir dan berakhlak. Kemudiannya melahir warga negara gemilang, berbakti kepada keluarga, masyarakat dan negara. Dan yang ketiga, kesannya adalah mengangkat martabat bangsa yang terbilang. Jadi kesan pada pendidikan ni dia akan memberi kesan kepada individu, iaitu dari segi individu ni akan lahirnya warga yang percaya dan patuh kepada Tuhan, berilmu, berketerampilan, berakhlak, bertanggungjawab dan sejahtera diri. Dan dia juga memberi sumbangan dari segi berupaya memberi sumbangan kepada kesejahteraan dan kemakmuran, pertama iaitu dari segi keluarga, kedua masyarakat dan juga negara. Seterusnya iaitu dari segi hubungan sistem pendidikan dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Jadi dapat kita lihat dari sini, sistem pendidikan di Malaysia berhubung kait dengan falsafah pendidikan kebangsaan, di mana pendidikan Malaysia dilaksanakan berdasarkan falsafah pendidikan kebangsaan. Falsafah pendidikan kebangsaan yang seperti mana saya terangkan tadi, iaitu
ia mempunyai 3 komponen, iaitu bentuk pendidikan, proses pendidikan dan seterusnya kesan pendidikan. Maka ia memberi kesan kepada pendidikan Malaysia ini dari segi pertamanya iaitu sistem pendidikan. Sistem pendidikan yang dilakukan di Malaysia ini iaitu sistem pendidikan yang berterusan. Kemudiannya dari segi pelaksanaan pendidikan pula, pelaksanaan pendidikan bergantung kepada struktur pendidikan. Dan yang seterusnya pengurusan pendidikan. Keberkesanan pendidikan di negara kita ini amat bergantung kepada pengurusan dan pentadbiran pendidikan yang ada di Malaysia. Dari segi pengisian pendidikan tersebut, pendidikan Malaysia telah selaraskan iaitu kurikulum kebangsaan, di mana semua pendidikan mestilah berlandaskan kurikulum kebangsaan. Dan seterusnya iaitu profesionalisme keguruan, iaitu guru ini memainkan peranan penting dalam pelaksanaan pendidikan di Malaysia. Jika pendidikan Malaysia ini diukur berjaya atau tidak adalah berdasarkan kepada keguruan guru-guru yang mengajarnya. Maka jika guru memainkan peranan mereka mendidik anak-anak bangsa, maka pendidikan Malaysia akan lebih maju berdasarkan mengikut falsafah pendidikan kebangsaan. Jadi kejayaan menghadapi cabaran tersebut akan membolehkan pendidikan negara mampu keluar dari kepompong komuniti setempat kepada komuniti kebangsaan. Baiklah, kita teruskan dengan bagaimana matlamat Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025 dapat dicapai menjelang tahun 2025. Di dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, antara usaha untuk memastikan matlamat ini dicapai adalah dengan menyediakan 11 anjakan. Kita melihat kepada anjakan pertama iaitu menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti antarabangsa. Hal ini dapat diukur melalui 3 kemahiran iaitu kemahiran membaca, matematik dan sains. Selain itu, merombak peperiksaan dan pentaksiran kebangsaan dan ia bertujuan untuk meningkatkan tumpuan terhadap kemahiran berfikir aras tinggi. Anjakan kedua, memastikan setiap murid proficient dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Ini dapat meningkatkan kemahiran murid dalam bertutur dan menulis dalam bahasa Inggeris dan guru dapat menggalakkan setiap murid mempelajari bahasa tambahan. Anjakan ketiga, melahirkan rakyat Malaysia dengan penghayatan nilai. Penghayatan nilai dapat diperkukuh melalui pendidikan sivik dan juga melalui pendidikan Islam dan moral, dan fokus utama adalah berteraskan 2 nilai iaitu teras nilai dan teras falsafah agama. Anjakan keempat, transformasi keguruan sebagai profesion pilihan dengan mengetatkan syarat lantikan guru dan meningkatkan laluan guru untuk 3 aspek iaitu aspek peranan kepimpinan, pakar pengajaran dan pakar bidang khusus. Anjakan kelima, memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah, iaitu melaksanakan pakej kerjaya baharu bagi pengetua guru besar. Anjakan keenam, mengupaya JPN atau PPD dan sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan dengan cara mempercepatkan penambahbaikan prestasi sekolah melalui program yang sistematik yang dipimpin oleh PPD di semua negeri. Dan juga dapat memastikan 100% sekolah memenuhi keperluan infrastruktur terutamanya di negeri Sabah dan juga Sarawak. Anjakan yang ketujuh, memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia dengan meningkatkan akses internet dan persekitaran pembelajaran maya. Malah dapat memanfaatkan penggunaan ICT bagi pembelajaran jarak jauh dan juga pembelajaran kendiri.
Anjakan ke-8, mentransformasi kebolehupayaan dan kapasiti penyampaian kementerian. Dengan mengupaya JPN dan PPD memberi lebih hak dalam membuat keputusan dari aspek bajet dan personal serta dapat meningkatkan accountability bagi KPI dengan mencapai sekurang-kurangnya 2,500 lagi personal ditempatkan daripada KPM dan JPN kepada PPD dan ia bertujuan untuk menyokong sekolah. Anjakan ke-9, bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas. Hal ini dapat diperoleh melalui maklum balas daripada setiap PIBG mengenai kurikulum setempat dan kualiti guru. Peruntukan 1,000 beasiswa daripada sektor swasta untuk murid berbakat daripada kalangan komuniti miskin agar mereka dapat belajar di sekolah swasta dan juga antarabangsa. Anjakan yang ke-10, memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit. Melalui peruntukan kewangan bagi setiap murid dapat mengaitkan setiap program kepada keberhasilan murid untuk merasionalisasi program berimpak rendah pada setiap tahun. Hal ini dapat meningkatkan peluang efisiensi dengan mengagihkan peruntukan kepada bidang paling kritikal, iaitu 2 bidang paling kritikal berdasarkan aspek peningkatan kemahiran dan latihan guru. Yang terakhir iaitu anjakan ke-11, meningkatkan ketelusan untuk akuntabiliti awam secara langsung dengan cara menerbitkan laporan tahunan awam dan ia bertujuan untuk mencapai kemajuan sasaran dan inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan. Selain itu, semakan komprehensif secara berkala iaitu secara 5 tahun sekali daripada tahun 2015, tahun 2020 dan 2025. Dan ini dapat memastikan agar Pelan Pembangunan Pendidikan kekal relevan. Seterusnya, kita melihat kepada implikasi falsafah pendidikan kebangsaan kepada sistem pendidikan negara. Implikasi ini dapat dilihat berdasarkan 3 aspek yang utama, iaitu aspek yang pertama, implikasi terhadap kurikulum sekolah. Kita dapat lihat perubahan sukatan pelajaran yang berteraskan program bersepadu seperti kurikulum bersepadu sekolah rendah KBSR dan juga kurikulum bersepadu sekolah menengah KBSM. Perubahan dari segi bahan pengajaran dapat dilihat dengan menitik beratkan nilai-nilai murni dalam semua subjek agar dapat melahirkan insan yang seimbang dari aspek jeris, jasmani, emosi, rohani, intelek dan juga sosial. Kan? Implikasi seterusnya kita melihat kepada implikasi pendidik dari aspek perubahan peribadi pendidik. Perubahan positif peribadi pendidik ini telah dapat mengubah PMP pendidik malah dapat melahirkan pendidik yang inovatif, berpengetahuan luas, berakhlak mulia dan juga berketerampilan. Dan yang terakhir, implikasi yang dapat dilihat berdasarkan aspek institusi pendidikan. Perubahan daripada aspek institusi pendidikan melalui perubahan kemudahan. Ia bertujuan supaya para pelajar dapat peluang bagi mengembangkan potensi yang ada dalam diri mereka dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan juga sosial secara seimbang. Selain itu, aktiviti budaya sekolah mengalami perubahan iaitu ke arah kemenjadian murid dengan penerapan nilai-nilai murni dan budaya positif dalam kalangan murid. Kesimpulannya, secara keseluruhannya, kerangka dan konsep falsafah pendidikan sudah cukup unik dan lengkap bagi membangunkan modal insan kelas pertama. Oleh itu, semua pihak perlu memainkan peranan yang penting agar matlamat ini dapat dicapai dan memberi impak yang positif terhadap perkembangan sistem pendidikan di negara kita. Sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.